muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya daripada Asri Ahmad Akademik, ya, Datuk Haji Asri Abanik, ikon saham dan kripto tanah air kita. Alhamdulillah datang daripada Gombak. Dia meraihkan, dia bukan tak ada ilmu dia banyak, tapi dia meraihkan kerana masa itu adalah berkat. Saya tahu tuan-tuan yang berumur, pakcik-pakcik ini, ayah-ayahanda ni, bukan tak ada ilmu, ada ilmu, tapi dia meraihkan. Sebab itu bila meraihkan, itulah masa yang berkat. Kita tak bincang tentang masa, kita bincang tentang pendapatan, kita bincang tentang rezeki. Kalau rezeki itu digunakan untuk kebaikan dan dimanfaatkan, itulah barakah. Sebab Nabi SAW juga pernah menyebutkan kepada kita dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, antaranya ialah ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina iktasabahu min al-halali awil haram. Hadis ini sahih. Akan datang satu masa, satu zaman, saya rasa sekarang dah ada dah. Bila tu saya kata sekarang dah ada dah, di mana manusia cari rezeki, dia tak kisah halal ke haram, dia tak kisah halal ke haram. Dalam bekerja sebagai pendapatan yang halal, dia buat kerja haram. Dia makan rasuah, dia pecah amanah, dia menipu, tidak tepati masa dan sebagainya. Dia tak nampak yang haram itu bukan sekadar fizikal itu haram, tetapi perbuatannya adalah syubhat, dan syubhat itu Nabi kata akan pasti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu rungsingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu akan datang satu masa manusia la yubalil mar'u. Saya ingat ketika saya bernasyid di Pakistan dalam nasyid Melayu. Dalam nasyid itu kita buat, dia kata, tak kira yang halal, tak kira yang haram, asalkan cukup makan. Tak kira yang halal, tak kira yang haram, asalkan cukup makan. Jadi akhir zaman dia, perumpamaan dia macam itu. Sebab apabila manusia sudah pandai menentukan rezeki masing-masing, maka keputusannya Allah akan dibelakangkan. Kalau kita manusia orang Islam yang sama oleh Nabi, yang kita katakan kita cinta Nabi, tapi kita memutuskan bahawasanya rezeki itu adalah kita cipta, maka sudah tentu Islam dan hukumnya akan diabaikan. Percayalah tuan-tuan. Patulah keadaan bila rezeki itu tak berkat, maka yang antaranya rasa ego, rasa sombong, mendabik dada, sebagaimana yang Hakim bin Hizam dari hadis Muslim ada menyebutkan, Nabi pegang Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang lahir di dalam Baitullah. Hakim bin Hizam ni dia Islam selepas Fathu Makkah. Dia masuk Islam. Selepas dia bersama dengan Nabi, jumpa sahabat-sahabat, dia suka minta tolong. Contoh kata Abang Saiful, ada duit sikit tak? Minta sikit nak beli barang makan tengah hari. Lepas tu petang pula, Ustaz Said ada tak sikit, sekian-sekian. Sahabat-sahabat tak pernah tolak. Sebab sahabat ni ruhama ubainahum. Sahabat-sahabat tak pernah tolak. Sebab sahabat ni mendapat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah tolak. Pakat bagi. Satu hari Nabi pegang dia, ya Hakim bin Hizam, ya Hakim bin Hizam, wahai Hakim bin Hizam, harta ni kalau kita dapat, kita tengok dah seronok, bila rasa dia sedap, lazat. Maka Nabi peringatkan Hakim. Dia kata, faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Ini hadis sahih Muslim sebut. Barang sesiapa yang mendapat harta yang mana dia kaya, senang sebagainya, makin kaya makin rendah diri dengan manusia, makin rasa tidak sombong dengan Allah, sama ada harta daripada jawatan pangkat yang sedia ada ataupun perniagaan dia. Maka Nabi kata burika lahu fi, pasti berkatlah
baginya fihi pada harta yang diperolehi. Nabi sambung lagi, wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarik lahu fihi. Barang siapa yang ada harta, barang siapa yang jenis berjaya, dia rasa dia pandai, makin kaya, makin berjaya, makin banyak duit, tapi dia sombong dengan manusia, dia sombong dengan Allah, zakat diabaikan, sedekah dia buat tak pedulikan dan sebagainya. Maka Nabi kata kepada Hakim bin Hizam, Hakim ni sahabat Nabi, lam yubarik lahu fihi, dia tidak akan Allah tidak akan memberkati baginya pada harta yang diperolehinya. Maka Nabi sebut orang jenis ni, puak-puak jenis ni, kau letaklah satu gunung emas sekalipun, maka kata Nabi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Jenis orang macam ini, dia kaya tapi sombong, jawatan hebat tapi sombong, rasa dia hebat sangat, dia sombong harta benda, pangkat jawatan dia. Orang jenis ni kau mata ke darah lah banyak mana sekalipun, tetap tidak akan mengenyangkan perut mereka. Na'udzubillah. Kenapa? Sebab Allah tarik berkat. Why? Ar-Raghib Al-Imam Al-Isfahani ada menukilkan satu kalam. Dia kata barakah ini, فَإِذَا حَلَتِ الْبَرَكَةُ عَلَى قَلِيلٍ كَثَّرَتْهُ. Berkat ini kalau timpa benda sikit dia jadi banyak. Ada orang gajinya 1.200 sahaja sebulan, anak ada 7-8 orang, tapi anak-anaknya berjaya. Sebab apa? Sebab Allah curahkan keberkatan pada pendapatannya. Kalau ada orang yang gaji berbelah ribu tapi tak pernah cukup, diuntam orang, zalim orang, menipu orang dan sebagainya, maka dia tetap tidak memberikan kebaikan. Why? Because of Allah cabut berkat daripada pendapatan dia. Maka kata Nabi, jenis ni kau hantar satu lori kontainer sekalipun, dia tetap tidak akan cukup bagi diri dia. Maka Nabi kata, apakah saluran yang paling baik nak cerita berkat tak berkat harta? Dalam hadis yang sama Nabi sebut kepada, fa innal yadal ulya khairun minal yadi sufla. Abang-abang, kakak-kakak, nak tahu berkat tak berkat harta kita dapat ni, dia tak kedekut. Tangan atas lebih mulia, better than tangan bawah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Ar-Raghib Imam Sufyan sambung kata-kata hikmah beliau, fa idza halatil barakatu ala kathirin nafa'. Apabila berkat timpa di atas benda yang banyak, maka benda tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain. Dia kaya dekat kampung tu, semua orang boleh tumpang harta bendanya. Kalau orang kaya ini yang hartanya berkati, mendengar orang kampungnya kesakitan, diberikan keretanya, kenderaannya untuk dibawa ke kampung, ke hospital, orang mati pun ada ke kenderaan dia. Tuan-tuan, inilah nak sebut tentang bagaimana berkat itu bila banyak orang seronok. Adik-beradik ada 8 orang, yang seorang tu kaya, semua adik-beradik dia kerja dengan dia, gaji seorang sampai 45 ribu. Kalau 7 orang dia ada berapa? Dekat 35 ribu. Dia saja bagi gaji 5 ribu sebulan. Walaupun adiknya bodoh piang tapi gajinya tak dekut sekepiang, dia bagi duit dekat adik-beradik dia. Buat apa? Jaga mak, bawa dia pada kereta dia, jaga rumah dia, 5 ribu sebulan. Orang Kelantan tuan-tuan. Tapi Masya Allah harta dia hebat. Sebab apa? Sebab harta berkat. Harta berkat tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan dan sekalian, orang nak kata saksi pi Mekah tak berubah pun. Brother, Abu Jahal, Abu Lahab tawah hari-hari kat Mekah tapi haram tak Islam. Nampak tak? Lepas tu jangan nak megah sangat. Lepas tu pi duit yang haram, perangai macam haram jadah, yang jantan jadi betina atau yang betina jadi jantan. Tuan-tuan agak, I rasa I tak ada apa-apa pun, kata dia. Wah. Tuan-tuan, nak bagi tahu pada kita, bila hidup kita tak diberkati, macam itu juga perumpamaan dia. So insya-Allah
buat mukadimah ni, berkatkah rezeki kita? Jangan tanya kami panel-panel forum, tanya diri tuan-tuan sendiri. Saya ulang balik, di Subang Jaya ada seorang Bilal, gaji 1,000 lebih, anak dia 8 orang, 8 masuklah universiti. Ya Allah. Sebelum saya pi Pakistan, saya ikut di azan rumah-rumah nak pergi umrah, pergi haji. Sampai saya dapat anak 4-5 orang, dia baru meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Tapi anak-anaknya Masya Allah jadilah manusia. Yang kita gaji macam-macam, udahlah kerja kelang, gaji 3-4 ribu, balik mari ke kampung sebelah, masjid haram tak singgah tak pi. Aduhai, malanglah suami makcik-makcik kalau macam tu. Wallahualam. Dah lah tu. Datuk Asri baru terus semangat nak dengar tu, sambung sikit. Dah. Okey. Penuntut dengan makcik malang. Yalah. Maksud dia, saya kata ginilah, tajuk dia ni muhasabah, betul tak? Betul. Berkatkah rezeki aku? Question mark kan? So fikirlah, insya-Allah. Saya bukan nak kata siapa Ustaz Syed, but I blame myself. Biar saya kata diri saya sendiri. Berkat tak pendapatan kita? Kita boleh beza antara kita dengan orang lain, tapi jangan kata dekat orang, kata diri kita sendiri. Itu yang paling baiklah. Sebab kita takut tuan-tuan. Kita takut berapa ramai orang kita hari ini bekerja tapi masa tak ditepati. Bekerja curi tulang, bekerja gunakan hak-hak orang untuk kepentingan diri sendiri. Banyak tuan-tuan. Lepas tu kita mungkin, manusia dalam negara kita ni mungkin akan menjadi kehuru-haraan. Di mana pemimpinnya, begitulah rakyatnya. Kalau mak ayahnya teruk, anak-anak dia pun akan teruk juga seorang dua. Namun semalam saya dekat pusat sukarelawan penagih dadah di Bukit Mertajam jam 10 pagi semalam. Saya kata gini, mak ayah datang, saya sebab tuan-tuan. Saya sebab kaum khabat saya pun ada agak terlibat benda ni, kaum khabat. Sampai mak dia tak tahan dan mak dia mungkin meninggal kerana dia. Ramai, tapi dia orang suka relawan, dia orang serah diri. Kena duduk 14 bulan. Kalau pulih awal duduk 10 bulan. Mak ayah datang. Saya kata, ayah, mak, jangan putus asa. Doa. Kalau mak ayah rasa rezeki mak ayah tu berkat, sikit kat semalam, insya-Allah ini ujian untuk mak ayah. Mak ayah, saya kata, mak ayah, andai setan dan kelapa bukan semua menjadi, ada yang kecil tidak berair dan tidak membesar, dia jadi hitam, betul tak? Namun mak ayah pandai-pandailah, yang hitam tadi diambil juga, diukir-ukir keraf tangan. Kadang-kadang buah kelapa yang masak RM2,5, yang diukir jadi cawan RM25. Pisang setan dan bukan semua boleh dimakan. Ada yang lembam, ada yang lembek, yang lembam janganlah dibuang, buatlah cekodok. Faham tak? Pisang yang satu tu sebatang RM2 jual dekat restoran, tapi cekodok 4 ketul 5 ketul dapat RM2 daripada satu pisang tadi ni. So create lah sesuatu. Kenapa? Sebab berkat, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, pastikan bersama saya selepas ini.